kita dah buka aircon, tapi kipas berpusing, blower tu berpusing, tapi aircon tak sejuk. Kita tengok kita punya kipas tak berpusing. Okay, kita punya clutch compressor pun tak berpusing. Okay, kita dah start ni. Kita dapat bersih. So kita nak bersih dia. Biasanya cabut ni. Okay, ni bahagian filter dryer. Okay, kita shock dua ni. Nampak dia punya ketak. Kipas pusing itu menunjukkan kita punya gas dalam sistem aircon kita kurang ataupun tak ada. Mesti ada kebocoran. Untuk cari kebocorannya, kita biasanya kebanyakan kita dah bubuh apa ni, kita punya UV dye. Gunakan torch UV, cari mana, dan dia dapati dekat bahagian kondenser ni, ini tak ada di sini. Nampak? Yang hijau tu adalah punca bocor. So, jom kita tukar kondenser aircon kancil. Okey, assalamualaikum, selamat pagi. Okey, bertemu kembali kita episod kedua untuk kita buat sistem aircon kita. So, selamat datang ke Zalihu Video Channel. Yang mana belum subscribe, subscribe segera, klik subscribe. Okey, hari ni kita nak check masalah aircon. Okay, kita punya aircon tak sejuk, dan kita dapati dia punya kipas dia tak berpusing, kompresor pun tak berpusing. Dan sebentar tadi kita dah buat diagnose menggunakan cara shortkan sensor pressure sensor pada filter dryer kita. Kalau benda ni tak ada gas, dia tak akan on. So bila kita check tadi, kita klik kat sini, menunjukkan benda tu berpusing. Maknanya gas tak ada lah, dia tak activate kat sini. Kita juga boleh gunakan ni meter loss ni. Okay, so ini untuk bahagian high pressure, ni low pressure. So yang ni, yang kuning ni untuk kita masukkan gas ataupun kita buang vacuum. Okay, okay, pastikan dia betul-betul ketat. Okay, letakkan dia. Alright, so ni meter dia, low pressure, high pressure. So sekarang ni kita nak cari ini adalah port untuk high pressure. Kita tulis H ni, kita buka dia punya ni. Okay, so yang ni adalah low pressure. Okay, kita ambil biasanya ni dia punya konektor ni. Okay, daripada kita punya meter ni, okay, dia tak sama besar. So maksudnya high pressure dia besar sikit, low adalah dia kecil sikit. Yang ni kita naikkan ke atas. Okay, maksudnya kita tutup dia. Okay, macam tu. Right, ini kita tekan, tarik benda ni, tekan. Okay, untuk bahagian low pressure, kita masukkan pada bahagian low L. Okay, tarik ni. Okay, lepas kita dah pasang tadi, okay, jangan lupa benda ni tadi dalam keadaan
kita buka. So sekarang kita nak test kita punya gas. Kita kena ketatkan dia lah. Okey, ketat, kita masuk arah jam. Ni pun arah jam. Okey. Okey, setelah kita dah pasang tadi bahagian dia punya port dia, so kita buka so nak tengok. Okey. Kita buka. Perasan bila kita buka ni. Okey, ni dah habis buka, ni dah habis buka. Tak ada pressure. Ni pun tak ada, ni tak ada. Ini menunjukkan bahawa kita punya gas betul-betul kosong dalam ni, dalam kita punya sistem aircon, sebab kita ada alami kebocoran tadi. So sekarang ni dia ada banyak cara nak uji benda ni. Okey, waktu aircon kita engine off dan masa engine on. Okey, sekarang ni kita lakukan test masa engine off. Okey, sebab bila kita benda ni ada banyak dia punya reading dia, dan setiap reading tu akan menentukan apa jenis kerosakan kepada sistem aircon kita. Okey, kalau macam ni tadi, ini adalah disebabkan gas memang kosong habis lah. Okey, kalau dia terlalu tinggi, okey, menunjukkan dalam sistem kita ni dua-dua ni bacaan tinggi, ni pun tinggi. Okey, menunjukkan gas terlalu lebih dalam kita punya sistem aircon kita. Dia panggil overcharge. Okey, kalau dia dua-dua berkeadaan low, okey, low bukan 30 ke 30 macam tu, itu menunjukkan sistem kita kurang gas. Okey. Okey. Selanjutnya nanti saya akan cerita, okey, macam mana untuk kita diagnose menggunakan meter ini. Sekarang ni operasi kita menanggalkan kita punya compressor, kita punya condenser kita. Kerana kat sini kita akan nampak ada macam kita boleh nampak ini memang jelas sangat sebab dia minyak. So, sebab kita punya kompresor kita ada minyak dalam tu. So dia bocor. So kita kena ganti. Nampak ni macam berminyak sikit. Berminyak sikit. Okey, jom. Bagi untuk menanggalkan kita punya kondenser ni, okay, kita kena tanggalkan nut ni dan nut ni. Okey, semua tu jangan lupa pada anda semua pakailah Google. Ya, maafkan saya. Kita pakai dia. Kemudian untuk ini gunakan spanner saiz 19. Okey. Sangat lembut, sudah buka dah. Okey. Kemudian untuk yang ni adalah saiz, ia bukan 22 tapi 24. Bagi orang yang tak ada spanner besar itu, gunalah spanner boleh laras macam ini. Okey. Ukur betul-betul. And then kita buka. Okey. Macam tu. Tanggalkan. Okey. Okey. So, seterusnya kita buka beberapa skru yang mana ada di sini. Okey, contohnya. Okey, yang mana sebab saya punya dah custom. Dia lain lah. Okey. Baik. Ini adalah kondenser yang baru. Ini adalah type ND. Okey. Jadi satu lagi
SD, bezanya kedudukan pipe je lah. Itu je beza dia. Tapi yang ni SD, okay, untuk sistem Denso, so dia pipe dia mesti tegak kat atas. Yang ni dia tegak sini. Tapi kalau untuk yang SD, Senden, pipe dia akan macam ni. Ni akan keluar macam ni. Itu beza dia. Alright. Kita pasang. Nah, hati-hati sikit. Sini kat sini. Alright. Kita ni. Ini sepuluh. Okay. Kita buat yang lain. So, kita dah pasang semua ni. Sekarang kita nak masukkan pipe ni ke dia punya ni sini. Tapi sebelum tu, nampak ni. Yang ni biasanya amat tidak sesuai. Okey, lebih baik untuk gas R134A gunakan yang ini yang warna hijau. Okey, yang hitam tak sesuai. So yang hijau akan berbentuk seperti ini. Okey. Right. So keluarkan ni. Alright. Masukkan yang baru. Okay. Okay, macam tu je. Right. Okay. Satu tips, okay. Bila kita buka benda ni, okay, memang ketat lah biasanya. Ni plastik je. Gunakan apa ni, spana tadi. Ni saiz 19, okay. Kita buka ni, bila kita buka kita dengar bunyi psst, menunjukkan dalam ni ada pressure. So confirm lah kita punya kondenser kita ni, kita beli kat kedai tu berada dalam keadaan baik, sebab dia full pressure dalam ni, tak ada leak. Alright. Mama berhati-hati. Alright. Oh ni masukkan ke sini. So kalau susah, tangan ke yang ni. Kan? So kita gunakan ini. So yang ni. So size dia tadi yang ni, okey, ni part number dia untuk yang ni, dan juga yang tadi ni part number dia. Okey, kan masukkan je lah sini.
cantik kat situ. Okey. Kita ni buka gunakan spanner. Okey, masuk macam tu. Okey, kita dah siap pasang. Okey, tengok. Saya letakkan kat sini. Okey. Ni, sini ketat, sini pun ketat. Okey. Okey, sini pun ketat. Okey. Dia dah secure sebab yang ni dia custom sebab dia dah kita punya radiator besar. Ni. Sini. Okey, semua ni saiz 10 dia punya nut yang ni. Okey, nut ni. Dan yang ini 10. Okey, yang last sini. Ya, ini 10. Ini pun 10 yang tadi. Okey. So sekali dia dah kuat. Okey, dia tolak goyang-goyang sikit kuat. Okey. So sekarang ni sebab kita ada special sebab oleh kerana dah alang-alang kita tukar kita punya condenser, marilah kita tukar sekali dengan dia punya receiver je. Ni maksudnya filter dryer lah, penapis. Okey. Okey dia. Okey. So, ini model Denso. Dia banyak model kat pasaran. So, macam ni bentuknya. So kita ada in, ni out. Okey. So, yang kita nak buka tu. So saya yakin yang tu adalah saiz 10 di sini. Alright. Jom. Alright.
Okey, kita dah tanggalkan filter dryer tadi ataupun dia panggil receiver. Sini kita tukar sekali lah dia punya ni bearing dia. Okey. Okey, dua sini. Lagi yang sini. Okey, ni pasang lagi bawah ni. Masih stuck. Right. Cara nak masukkan yang baru. Okey, tanggalkan yang ni. Okey, masuk gini arah ni. Tengok ni di sini, ini adalah in out. Okey, so ini adalah in dia. Kita masukkan in. Dan kita masukkan out dia. Out dia. So kita pastikan dia ketat nanti dia leak. Dan kita ketatkan menggunakan connector. Alright, so kita dah siap pasang filter dryer ni. Okey, kemas semua. Jangan lupa masukkan soket ni kembali. Alright. Sekarang tiba masanya kita nak buang udara dalam kita punya sistem aircon kita. Kita gunakan vacuum pump. Okey,
Jenis mana-mana boleh, tapi biasanya kawan-kawan lebih untuk macam ni lah. So dia ada ni, masukkan dia. Okey. Terus ni sambung dekat sini. Okey. Tangan jalan dia. Dah. Alright. Okey, kita guna bekalan. Memandangkan saya duduk di luar, saya gunakan generator di sebelah sana. Okey, untuk powerkan pump ini. Right, let's go. Kita dah on di sini, ada switch ni. Dia on. Okey. Ni kita buka dia. Okey, ni buka, menunjukkan dia sedut lah. Dia sedut daripada kita punya sistem aircon, sedut ke sana. Tengok dia makin turun. Okey. Kita punya meter kita nampak, kita kena objektif kita sekarang, kita nak turun, kita nak buang vacuum sampai vacuum tu ke sini adalah negatif 30. Sama juga dengan ini. Ini biasa dia akan turun lah. Dia akan turun. So, selepas dia turun, baru kita berhentikan kita punya pump dan kita tunggu 30 minit untuk kita nak check leak, ada leak tak. Kalau dia ada leak, maksudnya dia akan apa ni, pergi ke kosong balik lah. Okey, so kita tunggu. A few moments later. Okey, anda nampak sekarang. Okey, dia punya bacaan dia. Okey, dah 30. So kita boleh berhenti dengan kita tutupkan benda ni. So tutup dia ikut jam. Ni tutup. Kita tutup. Okey. Right. Okey. Setelah tutup, okey. Kita tutup pump dahulu. Dan kita tunggu selama 30 minit. Okey. Lihat sama ada dia ada bocor ataupun tidak. Alright. Later. Okey, setelah setengah jam, okey, 30 minit, kita tengok jarum pada ni menunjukkan masih lagi 30 dan ini pun masih 30. Ini bermakna tiada kebocoran sebab vacuum tak keluar lah. So sekarang ni step seterusnya kita pasangkan vacuum selama 45 minit untuk mengeluarkan semua wap-wap air dalam sistem aircon. One eternity later. Okey, setelah 45 minit berlalu, so semua dah keadaan baik. So kita sudah masanya tibanya kita nak masukkan gas. Okey, sebelum tu kita kena tutup dulu. Okey, tutup dulu. Okey, ni ditutup. Okey, untuk kancil gas dia, okey, total dia kena masuk 450 gram. Okey, gas dia. So terpulang pada anda, okey, anda pakai gas apa dia, botol macam mana. Tapi untuk saya sekarang ni saya ada 2 botol blender. Satu ini adalah dia ada minyak sekali, gas, minyak dan juga UV dye, okey, dan juga additif. Okey. So yang ni
100 cc. Okey. Dia punya kandungan dia, dan yang besar ni warna biru, nilai dia lebih kurang dia tulis sini 1000, tapi kita boleh timbang dia nak tahu berapa banyak. So 800 kat sini kita boleh nampak. Okey. So jadi bila kita buat pengiraan semua, so kita kena masuk betul-betul ngam 450, dan baci untuk botol ni adalah 475. Ini yang kita akan sukat. Alright. Dengan menggunakan valve ni, okey, valve ni. Okey. So kita kena buka ke atas lah. Bagi dia naik ke atas, sini kita open dia. Okey. So ini kita mula ni. Okey. Satu je. Open. Okey. Oh, ni buka ni. Baik. Ni. Jangan kat sini. Dia bergerak sikit, tak apa. Okey. Okey. So kita tebuk dia. Okey, kita dah tebuk dia. Kita pusing ke ni untuk kita tebuk dia, dan kita buka baliklah. Buka balik. Baru dia buka. Sebab tu dia panggil open tu sebelah sini. Jadi kita buka dia. Okey. Okey, dah buka. Tak dia. Okey, sebelum kita buka yang biru ni, kita kena purse dulu. Okey, kita buka, ada satu nut kat sini. Okey, kemudian kita gunakan screwdriver. Kita tekan bahagian ni. Okey, seperti ni. Okey, untuk kita keluarkan semua udara yang ada dalam hose ni. Okey, bila semuanya dah keluar, kita nampak ada gas tu keluar. So kita boleh tutup balik. Mula buka di sini. Yang ni jangan buka, ini saja. Untuk bahagian low. Nampak? Okey. So, bila buka dia akan keluar kat situ. Goncang sedikit. Bila dia dah kosong, kita akan rasa gas ni dalam botol ni akan rasa sejuk. Alright. Kita tunggu sampai dia habis. Okey, kalau kita nampak kat sini jarum dah start berhenti kat sini. Okey, dalam ni pun dah tak ada apa, nampak macam dia static. Kita dah boleh start enjin sekarang. Dan jangan lupa buka aircon.
Okey. Dan kita dah yang tadi botol yang pertama tadi dah kosong, kita goncang-goncang dia dah tak ada apa-apa. So jangan lupa ini kita tutup balik. Okey, tutup balik. Tutup balik. Dan kita tutup. Dah kosong. Habis. Okey, setelah ditimbang, okey, berat gas yang ada dalam ni lebih kurang 800 gram. Okey. Tadi kita dah buat calculation dan kita akan dapat tadi harus ditinggalkan 475. Tapi oleh kerana apabila kita dah letak dia punya valve ni, dia akan jadi berat. So kita kena tolak dengan 161 nilai berat valve ni. So total akhir yang perlu kita tinggalkan pada skala adalah 636. Okay, sekarang ni kita nak ni tutupkan dia. Okey. Sekarang kita mula buka. Okey, buka. Lepas dulu buka benda ni. Okay. Lepas dulu. Okay, nampak? Tutup kembali. Dan kita buka. Kita tengok sekarang kita punya scale pun dah sampai 621. Agak-agak lebih kurang. So kita boleh tutup ni, close dia. Okay, close dia. Sini. Right. Few inches later. Okay, dengan menggunakan meter ni, so kita boleh tahu kita punya apa-apa kerosakan dalam kita punya sistem aircon kita. Okay, sekarang ni kita dah pasang kita punya tu. Okay, hose dia ada high dan low. So ini adalah jarum untuk high. Okey. Dan ini juga jarum untuk bahagian low side. Okey. So kita buka benda ni. Bila kita dah buka ni, alright. Kalau kita tengok jarum kita ni macam ni, maksudnya sistem aircon kita memang dah kosong, tak ada gas langsung. Okey. Untuk bacaan yang baik, yang bagus, untuk low kita pastikan dia berada lebih kurang daripada 25 ke 35 PSI. Okey. Dan juga untuk high adalah 180 hingga ke 220 PSI lebih kurang. So referlah pada manual kereta anda punya sistem aircon. Okey. Ketika kita punya kereta enjin kita off, kita boleh diagnose dia. Sekiranya bacaan both meter ni tinggi, terlalu tinggi, ini maksud kita punya gas kita overcharge, terlebih. So kita boleh tahu kat situ bahawa kita kena buangkan gas ikut sukatan untuk kita punya kompresor sistem aircon kita lah. Okey, manakala kalau bacaan tu didapati 125 PSI untuk 2, okey, itu dia panggil keadaan normal, biasanya dia panggil normal. Itu menunjukkan kita kena mula start enjin lah. Okey, sebab kita tak boleh baca dah dalam keadaan enjin off. Okey, bila kita on aircon enjin, okey, kita dapati kalau bacaan dia dua-dua tadi 125 sama, okey, lebih kurang lah.
Itu menunjukkan kita punya expansion valve kita kat dalam sana tu, okey, dalam kita punya cooling coil dalam keadaan terbuka. Dia terbuka je, dia tak tutup. Okey. Then kadang-kala ia juga disebabkan oleh kita punya kompresor, okey, kompresor kita rosak atau kita punya clutch kita tidak berfungsi, okey, di bawah. Okey. Okey. Manakala kalau kita punya bacaan meter kita kat sini low, katakan berapa-apa, rendah, okey, dan bacaan yang tinggi kita dapati terlalu tinggi, ini menunjukkan kita punya kompresor kita ada kerosakan ataupun kita punya expansion valve kita yang kat bawah tadi tu mengalami apa dia panggil tersumbat, okey, blockage. And then kalau kita punya meter low kita dalam keadaan rendah ataupun normal dan bacaan meter yang apa bacaan high pressure ni dia meter dia terlalu rendah, ini menunjukkan kita punya gas kita kurang lebih kurang 75%. So kita kena tambah gas. So kita boleh tahu kat situ. And then seterusnya, kalau kita punya bacaan meter kita yang low ni terlalu tinggi, okey, ataupun normal, dan juga yang bacaan high pun kita tinggi, ini menunjukkan okey, suhu dekat luar kita panas sangat macam tengah hari, okey, satu. Nombor dua, kita punya gas kita terlebih, lebih kurang macam 30% ke 50% macam tu. And then kita punya kemungkinan kondenser kita terlalu panas, mungkin kipas tak cukup kuat ke apa, kondenser kita yang bawah tu, dan juga mungkin terdapat udara dalam kita punya sistem aircon kita. Alright. Seterusnya, banyak ni. Jika bacaan low kita sama, okey, dengan low dengan high kita sama, okey, katalah 70 ke berapa, ini menunjukkan kita punya sama ada bell kita longgar, okey, satu. Nombor dua, mungkin clutch kita tak engage. So kita tengok, kenapa tak engage tu, okey. Ataupun satu lagi, kita punya kompresor kita rosak. Alright. Lagi kemudian, jika bacaan meter low kita ni tinggi, terlalu tinggi, okey, dan bacaan meter yang tekanan tinggi ni terlalu rendah atau berada dalam keadaan normal, ini menunjukkan kita punya clutch kita tak engage, atau kita punya expansion valve kita tu start open, maksudnya terbuka je, dia tak tutup. Okay, maksudnya gas tu lalu je, okay? Ataupun yang terakhir, kita punya kompresor kita rosak, okay? Okay. Last, okay, jika bacaan meter rendah kita terlalu rendah dan bacaan meter tinggi kita terlalu tinggi, okay, terlalu tinggi, ataupun dia keadaan normal, itu menunjukkan kita punya hair dryer, filter dryer kita, okay, itu mungkin ada dalam tu ada macam orang kata air, kelembapan air, so dia tak boleh. Dan mungkin kita punya saluran high pressure dan low pressure between filter ni dengan kita punya cooling coil kita mungkin tersumbat. Okay, so itu adalah diagnose daripada meter. Menggunakan meter ni untuk kita tahu mana kerosakan, mana kita nak pinpoint kita punya kerosakan dia. Alright, let's go. Okay, jika anda dapat lihat, ini adalah bacaan aircon yang terpaling terbaik untuk bahagian low side. Okay, bacaan dia lebih kurang 30, okay, julat ni 30 PSI. Dan untuk bahagian high side dia, okay, kalau sini kita tengok lebih kurang hampir 200, lebih kurang itulah 190 ke 195 macam tu. So dia masih lagi dalam julat yang baik lah. Kalau paling tinggi sekali pun dia 220. So yang ni yang kita cari. Okay, ini yang kita cari. Okay, kita buka dia. Okay, macam ni. Ni pun
Mesti kita buka dia, kalau tidak nanti dia keluar gas. Dua gini. Okey, sebab injap dia naik ke atas Ke atas Okey. So dengan ni cabut. Okey. Okey. So, ni untuk high. Ni untuk low. Okey. 12 seconds later. Okey. Setelah kita dah pasang semua siap, okey. Kita dah check. Clutch akan mula bergerak apabila gas dah cukup. Okey, kita dapat clutch dah hidup. Okey, ni. Okey, kita dapat ni masuk clutch dia ni. Okey. Bila kita akan nampak clutch kita boleh pusing. Semuanya okey. Lagi kita akan test suhu pula di dalam. Eventually. Okey. Jika anda nampak lihat sekarang, okey. Suhu kereta dalam kabin ni memang terlalu panas. Okey, tadi kita dah buat baiki kita punya kondenser, masukkan gas semua. Okey. So kita tunggu. Kita on aircon. So kita tunggu sampai dia punya suhu dia turun. Okey. Lepas tu baru kita boleh tahu macam mana, sama dia berjaya atau tidak. Meanwhile. Okey. Sekarang ni dah agak berapa lama dah kita akan tengok suhu. Okey, sebelum tu kita tengok sekarang adalah waktu tengah hari, memang panas. Enjin suhu 84 darjah Celsius. Kalau kita tengok kat luar tu memang panas terik lah. Okey, panas terik. So sekarang ni kita tengok suhu kita berapa. Okey, kalau kita dapat tengok kat sini bacaan dia lebih kurang hampir 16 ataupun 17 darjah Celsius. Ni maksudnya kabin ni bersuhu 16 darjah Celsius. Kalau dikira ini sudah sejuk lah untuk kereta kancil. Okey, so kita punya projek ni adalah berjaya. Okey, so jangan lupa siapa yang belum subscribe segera. Okey, jangan lupa tekan button notification. Okey, dan banyak lagi video akan datang. Okey, sekian, terima kasih.